Kau yang tengah tengok tu, jangan lupa tekan button subscribe dan juga button notice. Hai korang, welcome back to Aish Elish channel. Okay, untuk hari ni, video kali ni aku akan share dengan korang, apa itu rumah anak yatim. Yes. Dan juga aku bagi extra sikit video untuk kali ni. Aku bagi korang sedikit tips, macam mana aku boleh continuous untuk live dalam dunia luar ni. Untuk maksudnya aku boleh survive diri aku seorang-seorang, macam mana aku nak bergaul dengan semua orang. So aku akan share dalam 6 tips. 6 tips je lah, tak nak banyak-banyak, nanti korang bosan. Okay, tanpa meninggalkan masa, kita go untuk apa itu rumah anak yatim. Nice. Yang kita tahu, rumah anak yatim ni merupakan satu rumah di mana kerajaan telah mengambil inisiatif yang orang kata terbaik lah, di mana kerajaan telah menubuhkan rumah anak yatim khasnya buat orang-orang yang kurang upaya. Maksudnya orang yang kurang bernasib baik, kurang upaya macam tadi saya cakap tu. Lepas tu warga emas pun ada, anak yang terbiar, anak pengabaian dan macam-macam lagi. So aku rasa kerajaan dah buat yang terbaik, di mana kerajaan telah memberikan skop dipecah-pecahkan, iaitu yang menguruskan rumah anak yatim ni adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Alright, untuk korang, mesti korang tertanya-tanya kan, apa itu Jabatan Kebajikan Masyarakat, apa itu rumah anak yatim. Dan juga ada orang panggil rumah anak yatim tu sebagai rumah yayasan, yayasan kebajikan, rumah bantuan dan macam-macam lagi lah yang aku rasa aku pernah dengar. Macam-macam korang bagi tahu korang dengan ni rumah anak yatim ke rumah kebajikan ke semua. Tapi yang aku rasa korang tahu, apa yang dia orang cakap tu semuanya adalah tujuan yang sama, iaitu rumah kebajikan anak yatim. Rumah kebajikan anak yatim ni dah ditubuhkan sekian lama daripada zaman dulu lagi, di mana rumah ni ditubuhkan bertujuan untuk penempatan macam orang yang kurang pemampuan, kurang didikan semualah, macam-macam yang ada masalah family, masalah keluarga terdekat, saudara mara. Ada yang kes macam kes sumbang mahram pun ada, kes rogol pun ada, kes pengabaian ada, dan macam-macam kes lagi. So aku rasa korang patut ambil tahu apa benda tu rumah anak yatim ni, sebab dalam Malaysia ni hampir seluruh Malaysia dah ada rumah anak yatim, di mana ada rumah anak yatim, ada rumah warga emas, macam-macam ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. So apa itu rumah Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun rumah anak yatim Kebajikan Masyarakat? Di mana korang boleh search kat portal, type je portal rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat je. So dalam portal tu dia ada tulis semua maklumat berkaitan dengan apa itu rumah anak yatim, apa itu bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab apa? Sebab dalam tu korang boleh tahu macam-macam maklumat detail dia. Korang boleh cari juga jabatan ataupun agensi mana yang collab sekali untuk bantuan semualah, untuk arrangement dari segi A sampai Z. Sebab dalam Malaysia, aku rasa sekarang ni banyak agensi yang telah collab dengan rumah anak yatim ni untuk bantu, untuk meraihkan lagi budak-budak yang kurang bernasib baik, warga-warga emas semua tu. So bagi korang yang berkemampuan kat luar ni kan, korang kadang-kadang ada yang berkemampuan sikit, lebihan duit, yang ada buat sumbangan, jangan spesifik kepada gelendangan ke apa-apa ataupun mana korang nampak tu kan. Korang juga boleh buat sumbangan ataupun donation ke rumah kebajikan anak yatim melalui saluran-saluran yang betul lah. Korang boleh search kat portal yang aku beritahu tadi, dan korang boleh terus direct contact dengan pengurus diorang, dan korang boleh jalankan prosedur agreement apa-apa untuk salurkan bantuan. Sebab apa aku nak beritahu? Rumah anak yatim ni dia terbagi kepada dua, satu government, satu NGO. So yang NGO ni dia mau kepada agensi yang telah berkemampuan lah, dan dia punya bilangan penghuni dalam tu tak ramai, dalam around 12 ke atas ataupun 15 ke bawah macam tu. So tak ramai. Yang jadi keutamaan kita mau fokus adalah rumah kebajikan government. Sebab apa? Government ni dia meliputi warga-warga penghuni dalam tu yang sangat ramai. Kadang-kadang lebih kepada 50 ke atas, ada yang 60 ke atas.
So ini more kepada bantuan yang kita perlu salurkan. Sebab apa? Okey, kita tahu sedia maklum bahawa kerajaan ni dia memberikan bantuan, peruntukan dari segi pemakaian semua, makanan, minuman dan juga pendidikan. So kita tahu benda tu. Tapi untuk orang kata apa, lebihkan lagi ataupun meraihkan lagi banyak bantuan, bagilah boleh salurkan kepada NGO ataupun government. Tapi spesifik kepada government lah, sebab government ni kadang-kadang peruntukan memang sampai, tapi kita orang kata apa, sebab dalam tu penghuni lebih ramai. So apa kata kalau kita salurkan banyak lagi, contoh macam yang korang boleh bagi, kita pick untuk yang macam event-event yang besar. Contoh aku bagi contoh Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Haji ke apa, korang boleh salurkan bantuan melalui sumbangan-sumbangan baju raya, kuih raya. Itu spesifik kepada Hari Raya. Kalau macam event-event lain, sambutan-sambutan raya kaum lain pun boleh, macam raya Tahun Baru Cina ke, raya Deepavali ke, boleh juga salurkan bantuan. Dan juga korang boleh salurkan bantuan-bantuan melalui contoh macam korang ada pakaian lebih, korang ada pakaian yang terpakai ke, macam dah tak muat, korang jangan buang, korang boleh salurkan kepada rumah anak yatim. Dan juga korang katakan ada lebihan-lebihan macam cushion, sofa ke apa kan, ataupun almari katil yang tak guna, ataupun korang baiki sikit-sikit, korang boleh juga sumbang ke dalam tu. Tak kisah apa jenis sumbangan, korang boleh salurkan kepada rumah anak yatim ni. Sebab apa? Sedikit salur sumbangan ni, korang boleh meraihkan mereka lagi ramai-ramai tu. Sebab kadang kita tak tahu apa benda yang dia perlu. So mana yang korang rasa ada, korang berkemampuan dari segi wang ke, alat ke, tilam ke, pemakaian ke, ataupun barang harian, korang boleh salurkan terus melalui agreement apa-apa yang diorang telah ditetapkan lah. Okey, tanpa meninggalkan masa, aku dah kenalkan sedikit apa itu rumah anak yatim. Sebab korang kena tahu, sebab apa dalam Malaysia ni hampir semua dah ada rumah anak yatim ni. Just korang memang kadang-kadang macam kita tahu, lalu memang kita lalu nampak rumah anak yatim besar kan, tapi kita tak tahu apa benda. Sebab memang dah ada logo khas dia untuk yang menunjukkan bahawa itu rumah anak yatim, di mana korang boleh search lah kat portal Jabatan Kebajikan Masyarakat. Korang boleh tahu logo dia macam mana, bentuk dia macam mana. Dan juga korang memang dah, aku rasa korang memang dah jumpa dah pun, cuma korang tak perasan je, tak ambil tahu. So aku harap korang lepas ni kalau jumpa ke apa, take note lah, try sebel sikit kan. Korang nak buat program, macam-macam program boleh buat. Okey, selain itu, katakanlah daripada pihak sekolah ke, pihak college mana-mana ke, katakan spesifik kepada yang ambil kos psikologi kanak-kanak ataupun pengurusan kanak-kanak ke apa kan, korang juga boleh buat program, boleh collab dengan rumah anak yatim ni untuk more kepada aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti kanak-kanak yang korang ambil lah. Sebab apa? Sepanjang aku duduk rumah anak yatim, aku juga banyak buat program dengan agensi-agensi luar. Okay. Contohnya macam JMI, Politeknik pun pernah join sekali untuk buat program, dan juga OPSI pun pernah. So kat situ boleh meraihkan lagi. Maksudnya korang boleh tahu lebih detail apa itu dia punya keistimewaan dia, macam mana pemikiran kanak-kanak dalam tu. Okay, so kejap, aku dahaga. Nak air jap. Air. Air jap. Thank you boy. Jangan banyak bercakap, minum jap. Balik. Alright. Kita sambung balik. Tadi dahaga, sekarang dah okay, dah ada air. Okay, aku rasa korang boleh buat macam-macam program dalam tu. Lebih-lebih lagi korang kalau nak tahu info-info yang lebih detail, nak tahu lagi, nak kenal lagi macam mana pengurusan asrama kanak-kanak tu kan, nak tahu macam mana kehidupan mereka dekat dalam tu, korang boleh anjurkan program. Tak kisahlah apa-apa program korang boleh buat. Dari segi gotong royong ke, yang aku bagi tahu tadi, korang dah boleh buat program-program macam kanak-kanak punya ke, yang ambil bidang psikologi kanak-kanak ke, pengurusan kanak-kanak, korang boleh buat aktiviti dalam tu. Dan juga korang boleh buatlah apa-apa yang korang rasa nak buat dalam tu, boleh je buat. Kita teruskan ke tips. Aku memang pernah duduk kat rumah anak yatim. Untuk bukti-bukti yang aku pernah duduk dalam rumah anak yatim tu, aku dah sertakan dalam video ni. Aku rasa korang boleh tengok. So rumah anak yatim yang aku pernah duduk sebanyak 3 buah, iaitu di Penang,
Di Penang 1, Perak 1 dan Selangor 1. So 3 rumah anak yatim ni aku dah pernah tahu macam mana kehidupan dalam tu, macam mana pengurusan dalam tu. So tak ada masalah untuk aku sharekan dengan korang macam mana korang nak survive hasil buat orang-orang yang senasib dengan aku lah. Macam mana korang nak survive kat luar, untuk hidup kat luar. Sebab apa aku bagi tahu macam tu? Okay, sebab dalam dia punya syarat ataupun takluknya, dia punya syarat dalam tu adalah duduk dalam tu berumur daripada bayi sampailah 18 tahun sahaja. Okay, di mana bayi-bayi ni jumpalah kadang kita tahu mana yang keluarga hantar ke, mana tak mampu jaga semua. Okay, bermula daripada bayi ataupun dimasuk daripada umur range tu, hanya boleh menetap dalam tu sampai 18 tahun sahaja. So lepas 18 tahun tu, kau rasa dia nak ke mana? Sebab apa? Bila 18 tahun tu dah cukup syarat, dia akan dibebaskan daripada rumah anak yatim tu. Kau rasa dia nak duduk mana? Kau tak tahu kan? Tak apa, aku share. Okay, dia ada 3 keadaan. Okay, first, bila rumah anak yatim ni dah arrange semua tu, dia dah tahu siapa yang bakal akan bebas, dia akan mulakan langkah, akan contact parents kandung dia. Okay, so first keadaannya adalah parents kandung dia akan datang ambil lah. Sama ada daripada keluarga terdekat ataupun dia punya bapak kandung ke mak kandung ke, dia datang ambil untuk jemput balik. So aku rasa dalam keadaan yang macam ni tak ada masalah. Aku rasa dia boleh survive dengan family dia. Dia boleh link balik dia punya hubungan dengan family. So aku rasa itu tak ada masalah. Rezeki dia lah, family ada lagi semua. Okay, nombor 2, dia tak ada family. Dia tak ada family kandung. Dia akan carikan family angkat. Okay, so family angkat ni dia akan try lah, dia akan proses. Kadang-kadang penghuni-penghuni dalam rumah anak yatim ni, dia dah jumpa dah family angkat dia sebenarnya, dah kenal lama. Kadang-kadang aku tak tahu macam dia boleh kenal, tapi maybe rezeki dia lah jumpa family angkat kan. So dia akan link dengan family angkat dia, dia bagi tahu sekian-sekian, kata dia nak bebas. So dia akan link dengan family angkat dan family angkat dia akan datang ambil dia, bawa pulang. So kat situ pun aku rasa macam satu keistimewaan ataupun orang kata peluang yang sangat bagus buat dia, di mana family angkat boleh bawa dia keluar, balik rumah semua. So tak ada masalah. Okay, sebelum aku sambung ke yang ketiga tu, aku akan bagi tahu korang. Okay, dalam video konten ni segala fakta, segala bukti yang aku terangkan adalah based on my own experience saja. So untuk korang punya maklumat lanjutan, korang nak tahu lebih detail, korang boleh korang boleh jalankan korang punya penyelidikan sendiri. Korang boleh cari lagi information yang lebih bagus dalam korang punya Google ke, tak kisahlah. So korang boleh search kat situ, nak tahu apa itu rumah anak yatim, apa itu rumah kebajikan, JKM ke, Jabatan Kebajikan Masyarakat ke. Sebab apa? Sebab yang aku kongsikan fakta dalam konten ni adalah berdasarkan aku punya pengalaman je. Sebab apa aku beritahu? Okay, untuk meyakinkan korang lagi kan, di mana kadang-kadang yang kata ni budak ni betul ke benda duduk rumah anak yatim kan. Kau tak percaya, tak apa. Dalam video konten ni aku sertakan lagi satu surat, di mana surat ni dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri yang mengesahkan aku pernah duduk rumah anak yatim. So korang tak payah ragu-ragu. Okay, so kat situ korang boleh tengok lah aku pernah duduk rumah anak yatim mana. Okay, aku rasa lebih meyakinkan korang. Okay, sambung balik. So nombor 3 ni aku rasa satu langkah yang bagus juga, di mana rumah kanak-kanak ni dia bantu budak-budak ni untuk teruskan hidup kat luar, di mana mereka carikan kerja untuk diorang. Okay, sebab apa? Semasa aku duduk kat rumah anak yatim tu, di mana adalah member aku kadang-kadang yang dah nak bebas, memang dia orang akan buat collab, which is the agency akan collab dengan rumah anak yatim, di mana buat satu program. Dan kat situlah dia akan kenal, dia akan cari, dia akan korek semua soft skill dia orang punya kemahiran semua, dia akan tarik masuk serap dalam agensi tu untuk bagi dia orang kerja. Aku rasa ni antara 3 point yang aku bagi korang ni, antara semua di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat ni dia orang membantu sedaya upaya mana yang mereka mampu. So tak ada masalah. Aku rasa satu benda yang sangat bagus. Okey, kat sini aku nak bagi tahu, aku sertakan 6 tips untuk korang. Okay, di mana 6 tips ni untuk teruskan hidup, macam mana korang nak survive, nak hadap, nak adapt dengan masyarakat luar. Macam mana yang aku share ni, ini semua yang aku dah pernah buat. So sampai sekarang aku hidup aku dah survive diri aku. So aku rasa tak ada masalah aku nak share dengan korang. Alright, kita go through untuk tips yang pertama.
Tip yang pertama ni adalah satu tips yang sangat penting dan korang kena ada sejak korang duduk dalam rumah anak yatim tu, iaitu hala tuju. Okey, sebab apa aku bagi tahu korang kena pentingkan hala tuju ni? Alright. Korang duduk dalam rumah anak yatim tu, korang dijaga oleh kaki tangan, oleh staff-staff yang korang anggap sebagai ayah, sebagai ibu, yang korang dah memang dah lama dididik oleh mereka. Diberi pakaian, diberi minuman, diberi tempat tinggal, diberi jagaan yang sepenuhnya dan juga diberi pendidikan semua. Okey, bayangkan satu hari nanti kau dah dibebaskan. Kau tak ada hala tuju. Kau tak tahu nak pergi mana. Okey, kau fikir kau boleh live ke? Kau boleh hidupkan live kau boleh menyambungkan live kau kat luar ke kalau kau tak ada hala tuju semua. Contoh, kau diambil oleh parents angkat pun ataupun kau diberi kerja pun, kalau kau tak ada hala tuju, kau tak boleh pergi jauh. Sebab apa aku beritahu korang? Sebab benda ni yang aku hadap sekarang kan. Korang kena ada hala tuju. Contoh bagi situasi. Kalau hala tuju kau lepas bebas, kau memang nak teruskan kerja, nak cari kerja, kau teruskan kerja. Buat benda tu sampai jadi. Okay, ataupun kau punya hala tuju nak sambung belajar. Kau punya cita-cita kau nak jadi seorang doktor ke apa. Okay, teruskan sambung belajar. Cari course, cari tempat yang kau nak belajar tu yang orang kata apa, sesuai lah dengan kau kan, nak belajar semua tu kan. So itu adalah hala tuju. Mana kau nak pergi? Kau nak pergi sini, kau kena ada plan. Kau pergi sana, kau kena ada plan. So kat situlah menambangkan kita dah bersedia untuk hadap dengan masyarakat luar. Sebab apa kau beritahu? Sebab dunia luar ni adalah sangat berbeza dengan dunia dalam kau kat asrama tu. Okay, so aku rasa korang boleh dapat. Okay, nombor 2. Alright, nombor 2, aku rasa benda ni korang kena sangat bersedia, iaitu kekuatan fizikal dan mental korang. Alright, sebab apa kau nak beritahu? Dalam dunia asrama yang kau hidup sekarang ni adalah dunia yang skop kecil. Dalam asrama saja engkau kenal dengan perangai budak-budak yang sama dengan kau, dengan staff-staff kaki tangan yang kau anggap sebagai ayah, ibu yang sama dengan kau selalu. Dia jadi lain tau mentaliti dia. Mentaliti dalam asrama tu, dia boleh terima kau sebagai anak angkat, boleh terima kau sebagai anak kandung sendiri. Sebab dia orang dah tahu status kau sebagai anak yatim ke, anak tak yatim piatu ke, orang pengabaian ke semua. So bila kau dah dibebaskan, engkau kena ada satu, orang kata apa, satu kekuatan di mana kau kena kuatkan fizikal dengan mental kau. Sebab kat masyarakat luar kau akan jumpa dengan macam-macam perangai. Yang baik, yang kurang baik, yang nakal, jahat, yang kaki kutuk, yang semua ni lah. Bila kau satu masa nanti kau dibebaskan, kau akan jumpa orang yang macam tu. Orang yang kau rasa macam kau boleh adapt, orang baik, tak ada masalah. Dibawa kau ke jalan yang betul ke, dibimbing kau, tak ada masalah. Sebaliknya kalau kau jumpa orang yang kurang bernasib baik, kurang baik ke dia punya perangai semua, dia akan kutuk, kadang-kadang dimaki, dicaci kita. Dia kata kita ni anak yatim lah, daripada rumah kanak-kanak lah, anak buangan, anak luar nikah pun dia boleh cakap apa yang dia nak. So kat situ kau kena ada kekuatan fizikal dan mental tau. Sebab kau kena tahan, kau kena adapt dengan masyarakat luar. Engkau tak boleh koyak, orang cakap koyak tak boleh koyak, tak boleh mental, tak boleh pukul dia ke semua. Sebab kau dalam dunia luar ada undang-undang luar, ada dia punya life yang sangat berbeza dengan asrama. So kau kena hadap dengan dengan keadaan apa ni, masyarakat kat luar tu. Kau nak tahu macam mana perangai semua tu kan. So benda tu kau kena lalikan diri kau kat life luar nanti. Sebab benda ni yang kau akan hadap sampai kau mati. Kau kena ingat tu. Okay, nombor 3. Nombor 3, aku rasa benda ni sangat penting dalam life kita sekarang lah, iaitu tabung simpanan ataupun orang panggil saving kan. Okay, sebab apa? Sekarang ni duit sangat penting. Kalau kau rasa macam tak ada duit, kau tak boleh hidup. Serius aku cakap. Sebab dalam dunia luar, kalau kau nak pergi tandas semua, kau kena bayar tau. Kadang-kadang aku pernah pergi masjid ke surau. Surau. Aku pergi surau pun kena bayar. Aku tak tahu lah. So benda ni memang dah jadi kebiasaan orang. Tambah-tambah sekarang pun dalam keadaan PKPB lagi lah mencabar kan. Macam-macam berlaku semua. Aku rasa memang satu ujian yang sangat besar buat korang. So saving ni korang kena ada. Di mana okay, aku nak beritahu korang satu benda. Okay, semasa korang duduk rumah anak yatim tu, kerajaan memang dah bagi saluran peruntukan duit. Dan kaki tangan dalam anak yatim tu, dia memang dah uruskan korang. Dia orang dah bagi duit belanja. Dan dia orang memang dah buat satu account bank untuk korang. Dalam tu ada duit simpanan korang. So dalam tu yang mana dia orang dah kumpul, korang gunakan sebetulnya kat dunia luar nanti. Sebab apa? Sebab dunia luar ni kau memerlukan sangat
banyak benda yang kau kena nak. Kau perlu bayar ni, bayar tu. Lepas tu kau nak bayar zakat, bayar cukai. Kau nak beli kereta lagi, nak survive diri kau lagi, biar api air semua. Benda tu sangat penting. Dan korang kena ada saving, di mana korang boleh pakai ketika emergency. Korang nak bayar semua tu, korang kena ada saving. Itu yang aku rasa macam sangat berat sekarang ni. Ujian yang sangat berat. So korang kena ada saving. So apa-apa, pastikan guna duit dengan betul lah. Alright. Okay, kita move ke nombor 4. Tips nombor 4. Alright. Orang kata kalau tanpa ilmu, tak apa. Kalau tanpa attitude, sangat tak boleh. Di mana sekarang ni orang lebih respect orang yang lebih berattitude, berakhlak daripada orang yang berilmu. Sebab apa? Iblis tu kalau kena cakap ilmu dia dengan kau, yang diri kita ni, dia lagi tinggi ilmu dia. Tapi attitude ni yang melambangkan seseorang tu macam mana kau pergi jauh ke, pergi mana ke, kat mana kau, kat situlah orang akan nilai kau punya attitude. So, yang aku pentingkan lah adalah attitude ataupun kau punya sikap kau, akhlak kau kat luar nanti. Sebab apa? Kau akan jumpa dengan macam-macam orang luar nanti. Contohnya kalau kau dapat kerja. Okay. Bos kau suruh masuk kerja pukul 8. Kau datang pukul 9.30. Kau tak marah ke bos kau tu? Itu menunjukkan kita punya attitude. So kat luar nanti, korang kena prepare, korang kena didik diri korang untuk lebih berakhlak. Sebab apa? Aku rasa dah asrama rumah anak yatim memang dah diacuankan memang macam tu. Korang dikejut pagi untuk solat subuh, untuk pergi sekolah, pergi kelas. Macam tu lah kau kena apply kan benda ni kat luar nanti. Sebab memang dia orang dah ajar. Di mana sistem-sistem ni dia dah didik korang macam mana nak live dan di dunia ni. Macam tu lah kau kena bawa pergi luar nanti. Sebab apa? Kat dunia luar nanti, kau baik, kau akan dapat benda yang baik. Itu yang akan beritahu kau. So, jaga attitude korang, jangan nakal-nakal. Jangan buat benda yang orang tak suka. Dapat kerja yang elok. Dapat sambung belajar, buat benda yang betul. Belajar. Okay, so kita move ke nombor 5. Alright, nombor 5 ni adalah tips yang sangat bagus. Iaitu tips kau kena sentiasa berbuat baik dengan orang. Sebab apa? Memang kadang kita memang tak boleh anggap orang semua akan baik dengan kita. Tapi kau kena didik diri kau untuk sentiasa buat baik dengan orang. Even though dia buat jahat dengan kau macam mana pun, kau janganlah balas balik. Okay, sebab apa? Benda ni akan sentiasa orang kata apa? Mendidik diri kita untuk jadi lebih kuat. Di mana kalau orang tu buat kau macam-macam pun, dikutuk kau, dia pelekehkan kau kan semua, kau janganlah buat balik semua tu. Sebab apa? Sebab aku percaya one day kalau dia buat benda tu kat kau tak balas balik, Allah akan bagi lebih baik. Tuhan kau akan bagi lebih baik. So tapi kalau kau balas balik, benda sama je lah, dua-dua kan. So kat situ kau kena sentiasa buat baik dengan orang. Jangan pernah niat nak buat jahat dengan orang. Jangan rosak ke orang. Jangan nak buat dia pelekeh ke orang, semua tu tak apa. Orang buat kita tak apa, jangan kita buat orang. Itu je kau kena pegang. Okay, nombor last ni, korang kena sediakan satu langkah yang sangat energetik dan di mana kau kena bijak iaitu kau kena bijak mengambil peluang. Okay, kenapa aku nak titik beratkan bijak mengambil peluang? Sebab apa? Kat dunia luar sangat banyak dia punya peluang-peluang yang akan datang. Contoh, katakan kalau kau dah dapat kerja, kau pergi kerja. Kalau katakan kau tak nak sambung belajar juga, kau pergi kerja dulu, kumpul duit, dapatkan duit yang cukup, baru sambung belajar. Itulah orang panggil bijak mengambil peluang. Okay, ataupun kau dapat sambung kat mana-mana kan. Contoh, kau dapat sambung kat U, kau dapat sambung kat IPT yang berkenaan. Kau dapat je, kau terus pergi. Kalau lagi-lagi yang ada family kan, family angkat yang ada datang ambil. Sekejap, angin masuk. Angin masuk. Okay, contoh lah, kau dapat family angkat ataupun kau dapat keluarga yang kandung kau datang ambil. Kadang-kadang keluarga kandung kau pun dah datang ambil kau semua, dia dah carikan kerja. Kau pergi je. Ataupun dia dah memang dah tolong kau apply kan IPT sama belajar, pergi. Jangan tak pergi. Kena bijak mengambil peluang. Sebab apa? Masa depan engkau yang tentukan. So kau kena buat yang terbaik. Imagination. Alright, aku rasa itu 6 tips saja yang aku nak share dengan korang. Tapi belum berakhir. Aku ada extra point untuk korang. Okay, di mana extra point ni aku khususkan kepada semua orang. Tak adanya kepada
budak-budak yang kurang bernasib baik macam aku ni, ataupun yang kat luar sana, ini aku open untuk semua orang. Okay, di mana korang ni kena sentiasa positif dengan Tuhan korang lah, ataupun Allah, kepada Tuhan-Tuhan yang lain, kau kena sentiasa positif. Memanglah kadang-kadang kita ditimpa macam-macam masalah kan, kekurangan wang. Yang utama lah, kekurangan wang, kekurangan apa benda yang kau nak. Kadang-kadang kau ditipu musibah, contohnya macam COVID sekarang kan, COVID-19. So korang kena sentiasa positif dengan Tuhan korang. Sebab apa? Benda yang terjadi ni memang akan ada hikmah di sebaliknya. Korang jangan terlalu sangka buruk dengan pencipta korang kan. The creator ni, creator Allah ni, ataupun Tuhan korang ni, dia uji kita di mana kita mampu untuk adapt. Betul tak? So kat situ kau jangan sentiasa buruk keburukan. Kau fikir positif lah. Sentiasa tenang, cool, chill, relax je. Tak apa. Kau layan je life kau ni. Kalau dia uji kau sikit, kau relax lah. Kau carilah peluang. Contoh macam kau kurang duit, orang uji kau kurang duit. Tak apa, kerja cari duit. Buat simpanan ataupun buat bisnes ke. Itu contoh. Kalau kau dijatuh sakit pun, tak apa, relax lah. Benda dah jadi kan. Pergilah hospital, beli ubat, pakai ubat. Itu orang kata apa, lumrah life kawan. Memang macam tu. So aku rasa tak ada masalah untuk adapt dengan benda-benda ni. Aku harap korang pun sabar, kuat, teruskan ujian ni, murah hadap lah dengan baik. Okay, sekejap, last. Alright, aku rasa dah sampai ke penghujung video. Just aku ada sedikit message dan nasihat untuk warga-warga yang kurang bernasib baik kat luar sana. Alright, mungkin masa ni korang ditimpa ujian yang besar, korang kehilangan kasih sayang, korang kehilangan tempat bergantung. Jangan risau. Sebab apa? Kalau kau sentiasa positif, korang sabar, one day nanti akan ada yang lebih baik kat luar. Contohnya kau kehilangan kasih sayang daripada kedua ibu bapa kau. Jangan risau. Kau percaya, one day nanti kalau kau dah ada family, maybe kau boleh bina semula kau punya kasih sayang dengan diorang, di mana kau dah ada orang yang kau sayang. Kat situlah kau kena curahkan, kau kena buktikan. Sebab apa? Kadang ujian yang datang ni, dia tak sama dengan semua orang. Dia berbeza-beza. Kadang-kadang kau tak dapat apa yang kau nak. Kau tak dapat kasih sayang, kau tak dapat family yang sempurna, kau tak dapat fizikal yang sempurna. It's okay, tak apa. Sebab dalam hidup ni, kita diuji, memang akan diuji. Kau percaya, one day nanti, apa yang kau nak akan tercapai. Jika kau berusaha, doa dan tawakal. Itu je. Okay? So aku harap video yang aku sharekan kepada korang, yang aku kongsikan, korang dapat mengambil iktibar, dapat jadikan sebagai satu vibes yang baru, jadikan sebagai satu penaik semangat kau untuk ke hadapan. Terus ke hadapan dan yakinlah apa yang berlaku ada hikmah dia. Jangan risau. Allah sentiasa dengan kau. Alright, bye.